Okey, Assalamualaikum semua. Baru 14 orang. 14 orang termasuk saya. Mana lagi? 6 orang. 6 orang lagi, nak 6%. Ni lagi. Ada lagi 5 orang lagi. Nak tunggu lagi ke kita nak mula? Kita boleh teruskan ke ataupun nak tunggu lagi? Ada lagi ni, Mukit baru masuk. Ada lagi 4 orang lagi. Lagi 4 orang. Tak dia nampak. Ni kacau. Berapa tengah kelas lah? Mana ketua? Mana ketua Aku lupa siapa ketua kelas ni. Saya, sir. Intan. Intan, mana kawan-kawan lain? Masih tidur lagi ke? Tak tahulah, sir. Saya dah cakap dalam grup kelas. Semua masih syahid lagi. Ada lagi 3 orang ni. Macam mana, nak start ke ataupun nak tunggu? Ikut sir lah. Start pun boleh. Okey, start lah Sambil-sambil lah. Ada kat belakang, cuba tengok lah. Okey, baik. Semua on kamera dulu macam biasa. On kamera. Saya nak tengok ke apa nama ni. Sebulan lebih tak jumpa. Ni baru hari ni kita dapat tengok, kita dapat buat kelas. Semua ketua program busy menyiapkan laporan e-tag Jadi sebulan memang dah siapa yang ada kelas dengan ketua program, tak maaf je lah. Kan? Kalau kami tak siapkan report tu, korang pun diploma korang tak diiktiraf pendidikan. Bila tak iktiraf, problem dia kalau kerja dengan swasta tak ada masalah, syarikat swasta. Kalau kerja dengan kerajaan tak boleh. Diploma tak diiktiraf, tak valid. So kami kena bertungkus lumus selama sebulan menyiapkan laporan e-tag. Dulu di bawah MQA sekarang ni e-tag lain. Program kejuruteraan ataupun kejuruteraan teknologi semua sekarang adalah di bawah e-tag, Engineering Technology Accreditation Councils. Dulu Malaysian Qualification Agency, MQA, sekarang semua di bawah e-tag. Kalau yang admin ke ataupun business apa semua, itu memang masih bawah MQA lagi. Tapi yang ini e-tag sebab dia spesifik pada engineering. Alright, yang lain mana ni tak on camera lagi, baru 2 orang je yang on camera. Baru 3 orang. Mukit, alhamdulillah pakai kupiah. Alhamdulillah, baru lepas solat duha Mukit. Macam gini alhamdulillah, sejuk mata memandang pakai kupiah. Macam apa nama ni? Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sahibus Samahah. Okey. Lain mana ni? Fatin semua tak on ni. Azlin, Azim, Alia, Mifzal, Haikal. On camera. Ada yang dalam kereta pun nak ke mana tu? Tu, nak pergi cucuk vaksin ke? Ayu Nadia, pergi mana ni? Dalam kereta tu lagi nampak tu. Dia kena pergi hospital, sir. Hospital? Kenapa? Masya Allah. Ada appointment My Sejahtera. Semalam ada, saya buat kelas pun ada juga 2-3 orang apa nama ni, appointment. Jadi tak apalah, itu pergilah, tak masalah. So yang tu dahulukan vaksin tu okey, sekejap, sebentar. Alamak, ada yang left ni. Apa? Line korang ni unstable ke? Sebentar ya, saya nak screenshot. Okey. Sebentar. Macam mana test semua okey? Test boleh buat ke tidak? Senang je kan? Sebagai soalan senang je tu. Kalau
Kalau saya tak tanda lagi lah, nanti minggu depan kalau free saya tanda. Saya belum ada masa lagi, nanti saya tengok. Kena cepat juga tanda sebab saya nak tengok lah dia punya, kamu punya apa nama ni, pencapaian macam mana. Siapa yang WhatsApp saya ni? 9:30 pagi nanti kelas dengan Sir. Hai? Kelas apa ni? Radiologi. Alamak, salah orang ke ni? Ada somebody dalam kelas ni WhatsApp saya tak? Ada nama Rin, R-E-E-N. Peliknya. Apalah apa nanti saya balas ni kemudian. Pelik ni. Ini memang pelik. Okay, alright. Kita mulakan pagi ni, kelas pagi ni dengan bacaan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey. Korang punya ketua program lagi jadi AJK PPV KKTM. So dia lagi penat membantu frontliner dalam proses vaksinasi. Jadi dijangkakan sampai bulan akhir tahun ni KKTM Ledang menjadi pusat vaksinasi. Selagi mana penduduk sekitar Tangkak tidak dapat 80%, immunity kelompok. Kes pun bertambah. Siapa yang berada di KL, siapa berada di Selangor, jangan kerap keluar rumah sebab virus varian Delta ni di mana-mana sahaja. Di Tangkak pun ada dah. Ada yang tepi-tepi jalan pengsan mati pun ada. Bukan matilah, pengsan, maksudnya dikejarkan ke hospital. Mati tak ada lagi kot. Jadi kena ni lah. Jadi kena berhati-hati semua bila keluar tu pakai mask, kalau boleh double. Benda ni bukan saya nak, tapi precaution. Sebab kita menjaga nyawa tu adalah memang hak kita alright. Okay, baik. Hari ni kita masih lagi dalam chapter ketiga. Tapi saya nak buat hari ni adalah dalam subtopik embedded. Embedded ni maksudnya kita menggunakan Proteus software untuk construct circuit, tetapi kita menggunakan library daripada luar. Kita import another library, kita masukkan dalam software Proteus dan kita gunakan library. Seperti contohnya dalam microcontroller kita akan cari library daripada yang available dekat internet, and then kita download, kita gunakan. Banyak microcontroller yang library microcontroller yang available, yang free load, freeware. Maksudnya kita boleh download secara percuma, seperti di www.theengineeringproject.com, dan ada banyak lagi lah. Nanti kamu boleh search, saya tunjukkan nanti. Okay, cuma first thing first, untuk pagi ni saya minta kamu download. Saya tunjukkan skrin sekejap. Saya nak buat tunjukkan kamu. Siapa yang boleh record lah sebab sesi pagi ni, sebab saya akan tunjuk juga macam mana nak menggunakan embedded construct circuit ni sebab saya tak ada button record di sini. Ni kelemahan kalau participant rasa boleh. Siapa yang boleh record kalau Microsoft Teams boleh record, tapi minggu lepas saya try, ada masalah sedikit dengan Microsoft Teams. Saya tak pasti server ke apa ke, jadi saya tak. Itu yang sebab saya last minute saya decide untuk menggunakan Google Classroom dalam test kamu tu. Okay, saya share sekejap screen. Kamu kena download Arduino IDE. Kita akan menggunakan library microcontroller.
microcontroller dalam simulation circuit, simulation circuit dalam Proteus. Okay, bagi kepada apa nama ni, Arduino, kamu type je lah dekat Google kan, contoh macam ni, Arduino IDE boleh, Arduino.cc pun boleh, and then enter. Once you enter, dia akan bring you, dia akan dia akan appear Arduino Home. Boleh pergi sini Arduino Home. And then dia akan pergi ke sini lah. Dia akan paparkan apa nama ni, laman web arduino.cc ni Arduino.cc ni kita boleh download software dia. Dia adalah freeware. No problem sebab dia microcontroller yang common sekarang ni, yang paling antara yang murah, dan even budak sekolah menengah dan pelajar-pelajar sekolah rendah ada yang dah buat, cuma dia menggunakan low level language lah, tak macam kamu akan belajar nanti menggunakan pengaturracaan C ataupun high level language kan. Itu beza ni antara pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah dengan pelajar-pelajar IPT. So dia akan menggunakan, kalau sekolah rendah dan sekolah menengah, dia akan menggunakan lagi satu, apa yang block diagram yang tarik-tarik tu, and drag and drop macam tu. Tidak menggunakan pengaturracaan C ataupun C++. Okay. Yang ni kamu pergi dekat, dah masuk Arduino, and then software, klik dekat software, kita akan download Arduino IDE, tempat kita buat programming C sebelum kita masukkan ke dalam, upload ke dalam Arduino microcontroller. So di sini ada beberapa version, tengok di sini, ada yang 8.1, untuk Windows berapa OS kamu, operating system, komputer, laptop masing-masing tengok. Kalau Windows 7 and newer tengok sini, kalau boleh download yang ni. Kalau yang Windows 8, Windows 8 ataupun Windows 10 ambil yang sini. Kalau yang lama punya yang 32 bit, ni Linux lah. Ini Linux kita tak lah. Saya guna Windows semua. Tengoklah kalau ada yang guna Linux lah So kita pilih yang mana compatible dengan operating system kita. Download. Download, dia akan download lah. And lepas download dia akan keluar, saya tunjukkan sekejap. Kalau lepas download tu dia akan ada satu exe file lah exe file. Exe file macam ini. Arduino device. Okay ni ni Arduino 1.8.13. Install yang ni. Jadi ikutlah, yang ni saya punya lama ni. Kamu boleh download yang latest punya dekat laman web tadi. Dekat yang sini. Ni version ni berapa tu? 1.8.15 yang saya download itu hari 13. You see this one is the latest one. You can download it from the arduino.cc. FOC free of charge and no problem. Dia open source. So boleh download. Siapa yang ada laptop di depan dia terus buat lagi bagus. Sebab benda ni kamu kena buat juga nanti, kena apply. Sebab kalau tak buat memang tengoklah jawabnya. Memang tak ada nanti kalau kamu yang mana dalam kereta apa semua tu yang nak pergi cucuk vaksin ke apa tu, kau boleh record dulu. Record dulu, nanti balik rumah, sampai rumah nanti try buat balik. Kalau tidak kirim salam lah. Okay. Alright. Okay, dah download, install install. Jangan lupa klik kanan, run as admin. Kalau kamu dah memang dalam mode administrator, terus klik aje lah, double klik dan install. Bila double klik dia akan install. Macam saya dah install. Jadi kamu klik yes je. Kalau saya tak payahlah kan. Sebab saya memang dah ada dalam ni, memang software tu dah ada. Jadi tak perlu install. Okay. Bila kamu dah habis semua install semua, dia akan ada icon di desktop ni. Ni. Nampak? Desktop komputer saya ni. Ni nampak ni Arduino. Okay, dia ada icon Arduino di desktop. Kamu boleh masuk di situ. Boleh cuba kalau buka tu, double klik, dia akan buka lah Arduino Genome. Ini ada dipanggil Arduino IDE, tempat kita buat programming. Buat programming untuk apa? Kita uploadkan ke dalam Arduino lah. Tetapi kita tak gunakan lah. Nanti kamu kalau semester 3 nanti kamu akan belajar subjek microcontroller. So microcontroller nanti kamu bolehlah baru masuk Hasan Al-Basri ni. Okey, nanti semester 3 nanti
kamu akan belajar subjek microcontroller. Time tu dah kamu akan tengok real punya microcontroller dan download, kena install lah dia punya USB driver semua. Yang ini saya nak tunjukkan simulation sahaja, simulation sebab kamu kena guna Proteus dan menggunakan library daripada luar. Alright, yang ini dah install, semua dah install. Lepas tu boleh pergi dekat setting sikit, pergi dekat file preferences, and then dekat preferences ni dia ada beberapa option yang kamu kena tick. Yang ni show verbose output during output. Maksudnya dia ketika dia compilation proses, klik kat sini lah, klik supaya output dia nampak dekat mana disimpan dan juga time dia upload. Klik je dua ni, compilation upload. So yang atas ni sketchbook location ni adalah program kamu disimpan dekat mana. Macam saya letak dekat my document, ada satu folder Arduino. So sebarang exercise saya, program saya save, dia akan automatic dekat situ lah. Tapi kita kena rename projek kita tu. Kalau kamu type lah exercise 1, exercise 2. Kalau kamu tidak rename dia, tidak save as dia, maka dia akan set as default. Nama dia akan create nama ni file name dia sendiri dan dia akan override dari semasa ke semasa. Kalau kamu tak save lah. Kalau kamu save, dia akan asingkan. Okay. Yang ini dia punya setting macam biasalah. Yang lain tak ada apa kot. Okay. Right. Then yang kedua, lepas install Arduino Arduino IDE ni, and then apa kena buat? Okay, saya nak kamu copy library yang saya dah download ni. Ada beberapa library yang saya dah download. Yang ini adalah Proteus, Arduino punya library. Okay, yang ni daripada MyChess, www.mychesssolution.com. Yang ini daripada www.theengineeringproject.com. Saya ada banyak lagi lah kita boleh ni. Jadi kamu copy and then paste ke dalam library Proteus. Macam mana nak tahu dekat library Proteus? Masuk dekat Proteus punya software. Double klik Proteus 8. Klik je lah dekat mana-mana ICs ni Komputer saya ni baru lepas tukar hard disk dengan RAM HSD dengan tambah RAM. Jadi kuranglah sikit tidak nak kadang-kadang hang, kadang-kadang delay. Sakit hati. Ni pun ada masalah juga ni. Kadang-kadang Proteus saya mati sendiri. Saya kena uninstall balik tapi nantilah. Okey, tengok kat sini lah. Pergi kat library. Okey, klik library manager. Library manager ni tengok sebab kita nak tahu lokasi dia dekat mana kan. Dekat dia punya, kita nak copy dia punya library yang kita download tadi. Ni klik kat dump library, nampak tu. Dekat library file dia dekat C program data Lab Center Electronic Proteus 8 Professional dalam folder library sini. Maksudnya kita kena upload, kita kena paste dalam folder yang ini di lokasi dia ni. Saya kamu type lah macam kalau tengok kalau Proteus kamu tu kamu pergi dekat mana, pergi dekat contohnya program C, pergi dekat C, program file. Tengok dekat Lab Center Electronic Proteus 8. Okey. Biasanya ada folder library di sini. Kalau jika ada folder library di sini, masuk dekat folder tu dan paste dalam tu. Paste file library microcontroller yang saya download tadi tu. Saya nak share dekat ini dekat grup WhatsApp sekejap. Mana tadi? Library microcontroller. Okey ni, ayap saya share dekat grup WhatsApp ni kena paste. Kalau tidak nanti kamu tak ada pergi dekat Proteus tak ada nanti. Tak ada gambar apa dah. Jap. Alright, library microcontroller. Silap. Proteus. This one. Okay, kau copy library ni.
Masuk dalam Proteus library. Kalau ada folder dekat dalam apa program file tu, program library tu, paste dalam tu. Kalau tak ada, kamu pergi dekat software Proteus, pergi kat library manager tadi tu, tengok lokasi dia dekat mana. Macam saya tak ada kan. Saya kena tengok dia, cari dekat lokasi dia. So saya kena cari dekat lokasi tadi, lab center elektronik tadi ni. Saya kena cari, saya kena ikut dia punya tu, apa, pergi kat sini my computer ni, type lah C double titik slash apa nama ni, program data. Ni bawah ni saya dah buat dah ni. Okay, library, dalam folder library. So saya klik kat sini, dia ada. So saya kena paste yang file yang saya download library tadi dalam ni. Replace. Sebab saya dah copy dah semalam, saya kelas dengan student diagnostik, saya demo. So kamu paste dalam ni. Dah paste dalam ni, barulah nanti kamu buka Proteus. Buka Proteus, ada software, ada apa nama ni? Ada orang kata ni close, semua close. Ada ni benda ni. Di component from library, kamu type Arduino, baru ada ni. Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, semua ni yang saya download tadi lah. Daripada theengineeringproject.com, ada yang daripada mychesssolution.com. So baru ada ni. Kalau tidak, tak ada. So kamu kena copy library ni. So library ni sebenarnya kamu boleh download lah daripada laman web ni. www.engineering.com, project daripada mychesssolution tu. Kalau nak masukkan, okey buat ni. Dia nampak tu. Kalau tak nanti kita tak boleh ni. So ini kita hari ni kita nak buat lah macam mana menggunakan embedded apa nama ni, komponen ataupun external library. Kita buat construct Lita dalam Proteus. Okay. Kalau tak ada tu tak boleh sebab kita nak import library ni. Library tu adalah komponen lah. Kamu boleh buat library apa-apa komponen yang kamu nak. Contohnya kamu nak combine apa AND gate dengan OR gate ke apa ke, jadi gate kamu sendiri, kamu namakan library kamu sendiri, suka hati sebenarnya, tak kisah. Kan? Alright. So far faham tak? So far? Boleh ada yang cuba dah buat on the spot? Muat belum cuba lagi? Ada yang dah cuba depan laptop? Ada yang dah cuba? Dia kalau ada seorang yang depan laptop cuba sama-sama dengan saya bersyukur lah. Maksudnya daripada 19 orang ni, ada seorang dua yang dah cuba depan kita on the spot. Maksudnya okey lah kan? Saya tak risau sangat. Sebab kalau tengok saja tanpa kita buat ni, saya risau juga sebenarnya. Kan? Siapa yang ada depan laptop tu, boleh terus sebenarnya. Boleh terus buat. Kalau ini download, yang penting download ni. Kalau tak download pun boleh ambil daripada saya, tapi saya nak send through WhatsApp, tak lepas, size-nya besar. Yang tadi ni software apa nama ni? Ni. Arduino IDE ni. Ini berapa tu? Saya cuba send through WhatsApp, tak lepas. Saya rasa tak lepas, malah saya dah cuba dah. Group student diagnostic. Tak lepas lagi dia orang bagi saya ni. So, saya send dia option, dia PM saya menggunakan Telegram. Saya hantar melalui Telegram lepas. Saya lupa semalam. Nampak tak? Nampak ni. Document try adding is larger than 100 megabyte mega limit. So tidak boleh. Tapi tu boleh download sendirilah. Kalau tak nak juga maksudnya saya kena buka Telegram lah. Ini boleh download, pergi download je. Download sekejap je boleh install. Saya harap ada yang cuba ada yang cuba on the spot. Ada yang try tak? Tak apa, kalau ada yang try, kita buat slow-slow, tak ada masalah. Daripada download sini, software ni, Arduino IDE ni, and then copy library yang saya bagi dalam grup WhatsApp tadi. Yang ini ni. Ni apa nama ni? Library yang saya download daripada
theengineeringproject.com dengan MyChess Solution. Ini benda berguna ni nanti kamu final year project ataupun subjek micro C ni kamu guna benda-benda ni. Saya bagi pendedahan awal supaya kamu tak ada terkejut sangat lah. Maksudnya nanti dah dapat lah apa nama ni, at least exposure tentang microcontroller ni kan. Student ICT lagi dia akan belajar banyak kalau ICT lah. Yang selain daripada ICT Arduino, inilah yang kalau ICT dia akan belajar Raspberry Pi. Raspberry Pi sekarang tak silap saya pun kamu kena belajar lah nanti. Subjek Biomedical Smart Industry. Sebab nak ada belajar IoT tu nanti. So nanti kena ada Python, kena belajar Python pula. Mengatur syariat Python. C dah belajar saya lepas kan? C language. Ya. Ni dah. Ni. Ni. Saya copy dalam grup Siap. Saya copy dalam grup. www arduino.cc saya dah masuk dalam grup WhatsApp. Klik kat situ. Klik kat situ boleh download. Okay, download dan install. Kemudian yang library yang saya bagi ni semua download download. Lepas tu copy paste dalam Proteus punya library kalau tak ada dekat program file tadi kalau tak ada dekat program file kena cari dekat folder library yang dekat type yang pergi dekat mana tadi ni, library manager ni tadi ni. Baru tahu dia punya location dia dekat sini. Itu cara kita nak masukkan external library ke dalam Proteus kita. Okay, cuba buat dulu. Siapa tadi? Abang-abang mana yang buat tadi tu? Boleh? Ada yang tengah install ke? Sambil saya minum kopi. Syok. Kalau ni mengajar kat rumah ni kelebihan dia boleh minum kopi. Korang dah sarapan belum? Belum, Masya Allah. Dah, Alhamdulillah. Dah jawab pun pakai ni pakai apa message. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu kopi. Oh sedap pagi-pagi, Masya Allah. Nikmat Allah. Install. Okey, dekat Arduino ni tengok ada banyak kaki kaki yang belah kanan ni dia ada nama-nama, dia ada apa dekat board ni, dia ada apa nama indicator lah. Sebenarnya kaki belah kanan ni kita boleh jadikan dia sebagai input ataupun output digital input ataupun output di digital. Yang belah kiri ni kaki dia A0 sampai A5 ni adalah input atau output untuk analog. So kita ada digital dengan analog. Ini Uno kalau Mega lagi banyak input Mega paling simple dia ada banyak Uno ni dia ada Arduino dia ada banyak series. Dia ada Uno, ada Nano, ada Mega, ada banyak lagi saya tak ingat lah. So dia punya setiap satu microcontroller tu ada dia punya features, ada spek dia. Kamu boleh download tengok dia punya spesifikasi dia. Kalau Raspberry Pi tu dia microprocessor dia lagi advance. Dia boleh lebih kurang macam processor mini komputer punya processor. Yang ni microcontroller. Di dedicated function kita menggunakan kalau kita buat satu produk dia spesifik sahaja untuk function tertentu, itu kita gunakan microcontroller lah. Kita tak menggunakan microprocessor. Macam mesin basuh contohnya lah. Mesin basuh auto kita gunakan microcontroller lah. Macam mana lagi? Peti sejuk, semua microcontroller. Yang television, aircon,
Right. Ya. Okey. Cuba okey abang share screen, saya tunjukkan, saya beritahu. Cuba share screen. Anan. Okey, Anan pergi dekat okey, library tu kan. Dah ada okey, dekat program file tadi, C program file semua dalam memang ada folder library. Okey. Save dalam tu. Save dalam folder library tu. Save je. Okey, dia semua file tadi. Dia ada banyak kan yang saya bagi dalam grup WhatsApp tadi kan. Okey. Library. Korang punya ni apa Proteus ada Saya punya tak ada. Saya cari semalam. Allah, saya kena uninstall balik saya rasa saya punya Proteus ni. Dia kadang-kadang dia ada ni juga. Dia ada apa nama dia close sendiri. Cuba buka Proteus. Okey, masuk ISIS, masuk apa nama komponen ISIS. Masuk ISIS ni maksudnya komponen ni lah construct circuit. Sebelah. Okey, cuba klik kanan add component. From library. Okey, type di atas tu keyword tu Arduino. Ada dah? Takkan satu je. Kena masukkan semua. Type je kat keyword tu. Saya nak tengok berapa banyak Arduino ada. Arduino. R-A-R-D-U-N-O. Tak ada. A-R-D-U-I-N-O. Arduino. Tak ada. Okey, cuba kamu download dulu yang dekat grup WhatsApp tu. Semua sekali file yang saya tu ada. Tu nampak tu ada tu kan. Tu ada. Di engineeringproject.com ada, dekat tu semua ada tu. So ada berapa tu? Arduino Uno ada. Okey. Okey. Cuba ambil satu Arduino Uno. Okey. Masuklah okey. Okey, paste itu. Okey. Okey, baru ada lah mat tu kan. Alright. Okey, Anan dah berjaya. Okey, Arduino IDE tadi Anan dah install dah? Cuba buka. Ni kau minimize dulu. Proteus kamu minimize. Tengok dekat apa nama ni, Arduino IDE. Install. Uninstall. Kamu dah install cuba dekat desktop ada tak? Dekat desktop ada icon ni tak? Arduino. Wow. Tu ada Arduino. Gerak-gerak lagi tu dia punya gambar desktop tu. Pergi kat file. Preferences. Preferences. Bawah sekali sebelum quit tu. Preferences. Okey, kamu klik dekat dua tadi, upload dekat ni, dekat apa? Show apa nama ni, output apa tu during upload dengan tu. Ada dua file yang saya tunjuk tadi tu. Bukan kat situ, itu browse ni tempat kamu save file. Ni kamu yang bawah lagi. Ada dua, kiri dan kanan tu. Bawah dekat tengah-tengah. Ada show apa tu? Itu kamu klik dua-dua, tick dua-dua. Pilih dua-dua. Situ. Okey, lain okeylah. Itu je. Lepas tu kita okay, next step saya akan tunjuk. Okey, maksudnya Anan dah buat
Okey, alhamdulillah. Okey. Stop dulu dan saya tunjukkan next. Rangka, stop presenting. Stop presenting. Stop presenting. Saya nak tunjukkan the next step. Okey. Alright. Okay, next step is saya share screen saya. Okay, kita dah buat, kita dah dapat Arduino dalam kita punya Proteus. Maksud Arduino dah ada dalam library lah. Kita boleh, okay, so sekarang kita buat satu simple project lah, simple project. Nak buat LED blinking saja. LED blinking. Blinking tu berkelap-kelip lah, berkelap-kelip macam Ultraman. So kita masukkan LED dengan resistor lah. From library, LED. Hanan boleh terus buat sambil-sambil tengok saya buat ni, kamu terus buat sebab kamu depan ada laptop kan. Kita pilih LED yang biasa yang kamu pilih tu, yang ada boleh animated warna tu kan. Pilihlah warna-warna apa yang kamu suka. Pilih LED dan kemudian pilih resistor, RES. Pilih resistor and then itu dulu. Dua dulu. So kita sini paste resistor and then kita pilih LED. Okay. Dan kita pergi kat terminal, ambil ground. Ground. Okay, sambungkan. Kita ambil pin 13 13. Pin 13 ni kita akan declare sebagai output Sekarang declare sebagai output, kita sambungkan kepada resistor ni dan resistor ni sambung kepada LED, LED sambung kepada ground. Maksudnya kita kena programkan microcontroller ni, Arduino ni supaya LED ni akan blinking. Faham Okay, but bear in mind, okay, current untuk onkan LED ni so small. Dalam berapa miliampere saja. So kalau kamu gunakan 10 kilo ohm ni tak menyala dia. Jadi kena kurangkan nilai resistor ni menggunakan hukum Ohms lah. V sama dengan IR, R sama dengan V bagi dengan I. Kamu tengok spec sheet untuk LED ni, current dia sangat sangat low. So kamu adjust lah. Saya bagi dalam 330 ohm baru dia boleh on dia 330 ohm ataupun 300 ohm ke boleh on. Alright. Dah construct ni biar dulu yang ni. Ataupun save lah, kamu boleh save file, save as project. Save as project. Ini katakan saya buat dalam project. Ambil folder satu. Ini LED blinking. LED blinking. Okay, saya letak dalam ni. Saya namakan dia sebagai LED blinking ataupun yang kita nama dia embedded circuit LED blinking. Enter. Alright, dah buat ni. Okay, yang ni kita dah save dulu. Okay, pergi dekat Arduino IDE. Sebab sekarang ni Arduino IDE ni, ni kita nak programkan Arduino ni kita nak programkan Arduino ni. Okay, masukkan simple coding supaya dia boleh jadi lap-lip lah and dia blinking. LED ni boleh blinking. Okay, saya dah buat satu program simple. Saya open exercise 1. Okay, ni simple Okay, void setup. Okay, double slash ni kamu tahu kan, ni adalah add comment saja, tak ada apa pun. Ni tak ada function apa sebab kita double slash ni sebagai comment kita lah. Ni kita declare pin 13 ni sebagai output, pin mode 13 sebagai output. Ini dia punya language dia. Kamu dah belajar C kan? Jadi ini dia punya ni. Dia punya declaration dekat void setup. Kemudian masuk kat loop void loop. Kita akan start nyalakan dia punya, beri arahan kepada output daripada microcontroller ni supaya dia punya output dia tu pin 13 ni akan on dan off. So that's why kita buat arahan digital write. Digital write macam mana ni nak, kau nampak tak besarkan saya besarkan sikit. Besar nampak?
Okey, saya besarkan sikit dia punya ni. Okey, nampak So kita bagi arahan dia digital right supaya pin 13 ni on. High ni maksudnya kita bagi on lah. And kita bagi delay setengah saat. Okey, kalau kata kita nak bagi delay 1 saat, 1000 lah. Dia ni dalam kiraan dalam Arduino IDE ni dia punya bahasa pengatur caraan dia ni. Okey, dalam C language ni dia dalam kiraan delay dia ni dalam millisecond. So kalau kita letak 1000 tu maksudnya 1 saat. 1000 millisecond. So 1000 tu maksudnya satu saat lah. Ini 1 saat. Okey, kalau kamu nak kurangkan dia punya nak cepat blinking dia tu, letak 500. 500. Kalau nak lambat dia punya blinking, letak 1000. Okey, ni. So dia punya ni arahan dia akan on 1 saat, dia bagi delay on, kemudian kita bagi arahan dia off, digital right 13 low masih mean dia off selama 1 saat. Sebab dia dalam loop, dia akan kembali kepada atas, dia akan on balik 1 saat, kemudian off 1 saat. Kemudian dia akan continuously repeating selagi mana kita tak putuskan supply pada microcontroller. Dia akan keep repeating until the end. Saya tekan control, saya tekan mouse saya, dia akan kecil balik. Macam ni lah. Okay. So dah saya paste dulu program ni dalam apa nama ni, group WhatsApp. Nanti Anan boleh copy. Yap. Mana? Control V. Okay, Anan boleh copy dengan yang kawan-kawan yang lain. Siapa yang ada depan laptop boleh copy. Dah buat ni. Kemudian kita kena compile, verify dan compile. Ni ada satu ikon bulat tanda right ni kan. Klik dekat sini. Dia ada compiling sketch. Biarkan dia. Okey, kalau dah habis, kita tulis tu done compiling Done compiling. Apa yang kamu kena buat sekarang, kita nak masukkan lepas dia compile ni, maksudnya dia tukar tau bahasa pengatur caraan ni kepada machine code yang boleh difahami oleh microcontroller. So microcontroller tak faham kita buat C language ni, tapi dia convert, compiler ni dia convert kepada machine code yang mana dia akan jadi muncul automatically lepas compile proses ni .hex. So .hex tu file adalah machine code. Kena cari dia simpan dekat mana. So tengok dekat sini bawah ni. Saya besarkan Cari dekat bahagian komen-komen ni, dekat apa nama yang dia keluar tu. Hex file Cari hex file. Ni saya jumpa ni. Nampak ni hex.hex ni. Copy file ni. Control C. Okay, copy. And then dalam Arduino ni, sorry, dekat properties dalam Arduino ni kamu double click. Kita nak masukkan file hex file tadi ni dalam Arduino ni. Double click dekat Uno ni, Arduino Uno ni. Nampak ni program file. Okay. Boleh paste di sini. Control V. .hex. Kemudian okay. Boleh je kalau tak nak cari, kalau nak cari kan lokasi dia tadi ni, nampak ni. C users, pensyarah, 1 app data, local, temp. Jadi lambat lah. Baik kita copy je senang. Kan? Copy senang. Apa bunyi ni? Ada orang baru nak masuk, Amar. Serius, baru bangun tidur ni, Amar. Oi Amar, baru bangun tidur ke? Alright. Okay, lepas masukkan tadi kan? Dah masukkan tadi. Kita okay. Kemudian kita test sama ada program kita buat tadi tu jadi tidak. Kita play terus kat sini kat Proteus ni kita play. Kita play, nampak? Dia satu saat dia on, satu saat dia off. Satu saat dia on, satu saat dia
dia off. Nampak tak? Hanan? Yang lain? Okey. Nampak So nampak di signal dia ni merah, biru, merah, biru. Ini maksudnya current on dan off voltage on dan off. Okay, output keluaran daripada microcontroller adalah 5 volt. So 5 volt dan voltage untuk LED voltage drop dia lebih kurang 0. Berapa volt 1 volt sampai kot. Jadi kalau daripada situ kita boleh kira estimate berapa current dia sebab kita gunakan 330 ohm kan. So dia akan on dan off. Okay, cuba buat dulu kalau dah siap nanti cuba share dekat kawan-kawan. Hanan. Cuba buat. Amar tadi baru masuk ni, apa khabar Amar? Dah sarapan ke belum? Ke sarapan dulu tadi ni sebelum ni? Kita tunggu yang ada komputer buat. Nanti kalau siapa yang dah berjaya, share dengan kawan-kawan, saya nak tengok. At least ada seorang dua yang dapat buat, saya bersyukur lah. Maksudnya nanti kamu boleh test. Saya nak update lokasi pensyarah-pensyarah lab sekejap. By the way, siapa yang positif COVID kena maklumkan kepada ketua program siapa yang positif atau kontak rapat, yang positif lah sekarang, yang positif yang sebab kita nak nak take care ataupun kita nak ambil kita nak pantau lah pelajar-pelajar yang mana sakit, mana tak. Sebab kamu berada di rumah, jadi kita tak tahu dia punya kabaran kamu sebenarnya. Bentar buat dulu sekejap, saya nak ambil lokasi. Hari ni berapa hari bulannya? 2008. Thank you. Ya, lukis gambar kucing. Gambar kucing pula. Kita beti lah gambar kucing. Ya Allah. Kejap. Gambar kucing dengan matahari tu sebelah. Iyalah, kucing yang matahari pula Aduh. Jangan ni abang tengah on camera ni, abang tengah kelas kan.
Kucing Alamak, macam mana lukis kucing ni? Aduh. Anan, yang lain kalau yang dah siap beritahu saya tunjukkan kawan-kawan yang lain. Sementara saya mengajar anak lukis kucing ni. Mana dia kucing? Sekejap, boleh abang nak buat kucing. Sekejap. Masa dah ada tu. Okay. Masa ada. Apa? Campur. Asal Jangan.